Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Korang nampak tak kat belakang tu cerah kan? Kali ni akak nak bercerita dalam keadaan cerah pula. Asyik gelap aja. So, hari ni akak nak kongsikan satu story tau yang diceritakan oleh seorang subscriber daripada Cengkeh Channel. Di mana story yang dia share ni mengenai ular jelmaan. Jom korang bersama dengan akak untuk tahu apakah storynya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan story seram ni dengan perkongsiannya daripada seseorang yang dikenali sebagai Kak Juraini. Macam tu lah. Kak Juraini ni dia berasal dari Kalimantan. Tapi sekarang dia tinggal dekat negeri Kelantan. Kak Juraini ni dia dah banyak tau korang share story-story seram dengan Cengkeh Channel. Kalau korang nak tengok, korang boleh godik-godik ke belakang. Akak ucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Juraini kerana kongsikan story. Kata Kak Juraini, duk saja-saja dia tak tahu nak buat apa kan. So tiba-tiba dia teringat satu masa dulu, Kak Juraini masa tu dia kecil-kecil, tapi tak adalah kecil sangat. Masa tu ibu Kak Juraini dia pernah ceritakan tentang seekor ular yang mematuk seorang anak muda dekat kampung dia. Bukan ular sembarangan tau korang. Nak tahu apa jenis ularnya tu? Jom kita selami kisah kali ni. Sebenarnya ular yang mematuk anak muda tu adalah ular jelmaan dari alam sebelah. Macam mana pula mereka ni tahu bahawasanya ular tersebut dari sana? Ceritanya macam ni. Pada satu hari tu, dekat satu kampung tu kan, kat kampung Kak Juraini lah, dia tinggal sebuah keluarga ni, keluarga yang sederhana tapi bahagia korang. Dekat kampung Kak Juraini ni, biasalah, kalau orang-orang kampung kan time-time macam tu tahun bila akak tak dinyatakan pula. Tapi situasi dia memang syok sebab pagi mereka ni akan pergi bercucuk tanam apa semua, bekerja apa semua kan. So bila petang ni, mereka kebanyakan penduduk kat kampung tu akan berkumpul. Nak dipendekkan ceritanya, anak muda dalam keluarga tu dia dipatuk ular hari kejadian tu. Mak dengan ayah anak muda tu masa tu tengah rehat dekat depan rumah sambil makan nasi pulut. Maklumlah kan akak dah cakap tadi, dekat kampung tu petang-petang diorang ni mesti berkumpul. Dekat situ jugalah udara nyaman apa semua. Rumah-rumah dekat situ rata-ratanya ada serambi tau. Serambi tu boleh dikatakan tempat santai-santai tau. Kalau macam kita ni garaj kan, tapi garaj ala-ala kampung je lah. Lebih kurang macam tu lah. Dekat depan rumah keluarga tu dia ada anak tangga yang boleh dibuat duduk. Kalau rumah kampung lama-lama tu kan, mesti ada pot yang untuk santai-santai macam tu. Lepas tu rumah papan yang ada anak tangga kan, macam tu kan. Macam rumah Pelda pula akak bila akak ingat kan. Siapa pernah tinggal dekat rumah macam ni? Cik komen sikit. Anak muda tu lelaki, nama dia Ahmad. Ahmad pada hari kejadian dia dipatuk ular tu, dia sedang santai-santai je bersama dengan mak ayah dia dekat serambi rumah tu. Tapi sebelum dia duduk kat serambi tu, dia tengah bermain dengan beberapa anak jiran dekat depan rumah dia. Manakala ibu dengan ayah dia tu sedang berehat dekat serambi rumah tu sambil-sambil berborak, sambil-sambil makan nasi pulut bagai kan. Aman pun dia rasa macam penat. So dia nak rehat, dia pun pergilah duduk dekat atas tangga. Sambil tu kaki Ahmad dia hayun-hayun kan. Dia dah biasa macam tu. Dia memang selalu bagi reaksi
respon seronok bila bersama dengan mak ayah dia. Sambil senyum, Ibu Ahmad ni pun dia cakap lah dengan Ahmad, "Mat, mari kok makan nasi pulut sekali. Sedap ni. Masih lagi panas ni. Nanti sejuk, tak sedap pula. Marilah." Boleh tak? Boleh lah tu, tak apa, gelok tu saja. Ahmad pun dia jawab lah, "Nantilah Bu. Ahmad masih kenyang ni. Lagi pula badan Ahmad ni kotor. Tangan Ahmad ni pun kotor lah Bu." Ibu Ahmad cakap lagi dengan Ahmad tahu masa tu, "Tak baiklah kalau orang tawar makanan tadi cicip sedikit. Nanti kena patuk dek ular." Itu yang Ibu Ahmad cakap pada Ahmad pada masa tu. Cicip tu maksudnya korang jamah. Kalau kita dekat Semenanjung ni jamah lah sikit. Macam tu lah. Ahmad dia tertawa lah depan ibu dia kan. Sambil-sambil tertawa dia cakap lah, "Ibu ni percaya sangat dengan cerita karut macam tu." "Apalah ibu ni, jangan percayalah Bu. Alah, itu cerita tu dongeng je Bu." Macam tu. Tak lama lepas tu Ahmad dia cakap lah dekat ibu dia, dia rasa kaki dia tu macam tau. Semasa dia tengah hayun-hayunkan kaki dia kan, Ahmad dia rasa macam ada benda dah patuk kaki dia. Dia pun bagi tahu lah dengan ibu dia, "Bu, ada ular lah yang gigit Ahmad." "Bu, di mana sih ular ni gigit kaki Ahmad?" "Sakit ni lah Bu." Rintih Ahmad bila tiba-tiba je dia rasa kakinya tu sakit tau. Selang beberapa minit je, mata Ahmad ni jadi gelap. Ahmad dia rasa tubuh dia dah semakin lemah. Dia dah tak berdaya nak tahan sakit. Ahmad pun jatuh pingsan dekat atas tangga. Kebetulan pula masa tu ada juga jiran yang nampak kejadian yang menimpa Ahmad tau. Jiran tu dia berlari bila dia tengok Ahmad dah pingsan dekat situ. Jadi dia pergilah kat rumah Ahmad tu. Jiran tu dia nampak ibu dengan ayah Ahmad ni nak angkat Ahmad bawa ke atas rumah, tapi jiran tu larang. Jiran tu cakap macam ni kepada mak Ahmad, "Jangan sih diangkat ke rumah dia. Biarkan aja si Ahmad, baringkan Ahmad dekat situ di tanah itu. Baringkan aja. Usah diangkat. Ular yang gigit Ahmad tu kan datang kembali. Petang nanti dekat maghrib tu datanglah kembali tu ular. Kita tunggu aja ular di sini, jangan diangkat sih." Tapi tubuh Ahmad dia rasa makin sakit tau. Tak tahulah kenapa dia tak dibawa je ke atas. Lepas tu orang tua Ahmad dia cakap lah, "Ngapain tidak dibawa aja ke atas? Lagian dibiarkan di atas tanah. Kasihan sih sama ini Ahmad." Jawab ayah Ahmad, "Ya udah, dibiarkan aja duluan di tubuhnya di sini. Enggak usah diangkat. Kita tunggu aja ular itu yang mematuknya tu datang kembali ke sini. Ya, biarkan aja." Kata jiran tu beriu tau. "Ya iyalah," jawab ayah Ahmad. Tubuh Ahmad yang pingsan tu diletakkan di atas tanah dan hanya diselimutkan dengan kain batik je korang. Sepanjang malam tu orang kampung berjaga-jaga, bergili-gili menunggu Ahmad dekat depan rumah dia. Tapi sampai ke pagi tak juga ular tu muncul-muncul balik. Lepas tu ibu Ahmad ni dia dah terlampau sedih dah. Dia duk tengok anak dia tu dah terkaku kat situ. Mana tak sedih korang? Ibu mana yang boleh tahan tau air mata kan? Sampailah ke tengah hari tu, barulah Ahmad diusung naik ke atas rumah. Masa tu orang kampung bagi tahu pada ibu dan ayah Ahmad bahawasanya Ahmad tu dah mati. Tapi walaupun Ahmad dah mati, ibu dia rasa nadi Ahmad ni masih panas. Ibu dia yakin, dia tetap juga menyatakan kemusykilan dia. Kenapa kalau dah mati nadi Ahmad ni masih panas? Macam tu. Lepas tu orang kampung pun jawab, hanya di tempat nadi yang panas. Tubuh Ahmad memang dah mati. Kerana Ahmad tak bisa bernafas. Dia tak boleh bernafas, Bu. Hanya sedikit sahaja yang panas. Itu di situ di nadi itu sahaja yang panas. Macam itulah. Jadi kesedihan mula menyelubungi keluarga Ahmad ni. Air mata ibu dia tak henti-henti mengalir. Bagai tak disangka tau, Ahmad yang sangat disayang tu mati dipatuk ular. Itulah yang dibualkan oleh ibu dia kemarin semalam. Lebih kurang macam tu lah.
sebelum anak dia tu betul-betul dipatuk ular. Petang tu jugalah Ahmad dimandikan, kemudian Ahmad dikebumikan. Selesai semua urusan pengebumian Ahmad, semua orang balik ke rumah masing-masing. Tanah perkuburan tu terletak tak jauh mana pun daripada rumah Ahmad ni, dekat je korang. Kira-kira lebih kurang anggaran masa tu dekat maghrib, mungkin tak ada jam kot time tu, kita ambil anggaran maghrib. Kak Juraini ni bagi tahu maghrib lah, macam tu lah. Ibu Ahmad ni dia ada dengar tau suara Ahmad minta tolong dengan ibu dia. Ibu, tolong Ahmad bu, tolong Ahmad tak mati lagi bu, Ahmad tak mati lagi. Berulang-ulang kali ibu Ahmad dengar suara Ahmad tu dari kuburan minta tolong. Ibu Ahmad pun dia cepat-cepatlah pergi maklumkan perkara tu kepada ayah Ahmad tau. Masa tu ayah Ahmad pun sama juga. Dia dengar juga Ahmad minta tolong. Tolong ibu, tolong Ahmad. Tapi ayah dengan ibu Ahmad ni takut sebenarnya nak pergi ke tempat Ahmad dikuburkan. Jadi mereka biarkan je suara jeritan Ahmad tu mendayu-dayu macam tu. Lama juga tau Ahmad ni meminta tolong. Akhirnya suara Ahmad tu hilang di balik malam tu. Bukannya tengah malam pun. Ibu dengan ayah Ahmad ni dia tak puas hati tau dengan apa yang berlaku. Lalunya esok dia panggil orang-orang kampung. Cepat-cepatlah dia panggil pagi tu kan. Dia nak pastikan anak dia tu betul ke tak memang dah mati tau. Orang kampung pun tak cakap banyak, tak ada nak orang kata macam mengelak kan. So orang kampung dia pergi menggali semula kuburan Ahmad tu. Diorang pergi sama-sama. Tapi ternyata mereka semua dah terlambat. Ahmad memang betul-betul dah meninggal tau korang. Anehnya badan Ahmad seakan-akan macam seseorang yang baru je meninggal dunia. Walhal Ahmad dah semalaman dikebumikan kat situ. Kedudukan Ahmad pun sedikit tergerak tau. Tak macam kedudukan dia yang diletakkan kat situ. Seolah-olahnya dia tu berusaha untuk keluar daripada kubur tu. Sedih sangat ibu Ahmad bila kenangkan suara anak dia tu menjerit minta tolong. Dia tak endahkan pun, dia tak pergi pun tengok balik semula dekat kuburan Ahmad. Kalaulah dari awal ibu datang, pasti Ahmad bisa selamatkan. Ibu sangat sedih Ahmad. Dia menangis dan menangis, kata ibu Ahmad dalam keadaan kesal. Tapi mungkin ini adalah ketentuan Tuhan. Ibu redha dengan kehendaknya. Ahmad tidurlah sayang. Tenang ya Ahmad. Sambil tu dia kesat air mata dia dengan lengan baju dia. Sambil tu dia terus juga berkata-kata. Nak pujuk hati pun sama banyak. Malam tu ibu Ahmad pun bermimpi dia didatangi seekor ular, dan ular tu bercakap dengan ibu Ahmad. Ular tu cakap macam ni, kami minta maaf kerana terpaksa pinjam anak ibu untuk berperang. Tapi kami akan pulangkan semula. Tapi bukan salah kami bu. Ibu yang tak sabar untuk menunggu kami memulangkan anak ibu. Kenapa? Kenapa ibu kebumikan anak ibu terlalu awal? Bukankah di nadi anak ibu masih ada sedikit panas? Bukankah telah diberitahu seseorang kami pinjam di waktu maghrib, kami akan pulangkan di waktu maghrib juga? Tapi ibu yang tak sabar. Jika ibu sabar, mungkin anak ibu masih hidup lagi. Tak lama lepas tu, ibu Ahmad terjaga dari tidur. Dia terfikir tau. Terfikir. Kak Pucasul, dia terfikir tau. Apalah yang datang dalam mimpi dia tu? Kenapalah ular tu cakap macam tu? Bermain-mainlah dengan fikiran dia. Sebenarnya korang, Ahmad ni anak yang baik, anak yang soleh, berusia 18 tahun masa dia meninggal tu. Cerita ni Kak Juraini dengar dari ibu dia masa Kak Juraini kecil. Dan apa yang Kak Juraini difahamkan, ular tu adalah dari buniat. Macam itulah story yang dikongsikan oleh Kak Juraini. Pada masa tu, rawatan moden terlalu jauh untuk mereka bawa Ahmad ke rumah sakit. Sewajarnya mereka ikhtiarkan beberapa kaedah merawat. Mungkin dengan cara kampung, tapi itulah
perkara pelik macam ni memang sukar untuk dirungkaikan. Berakhirlah nyawa Ahmad dengan asbab dipatuk ular. Ajal dan maut sudah ketentuan Allah. Siapa kita untuk menyangkalnya? Syukur akhirnya Ibu Ahmad ni redha dengan permergian Ahmad. Sekian perkongsian untuk kali ini. Sekian saja kisah seram untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, perkara yang tak elok jangan ikut. Kalau rasa was-was, jangan ikut. Anggap je ini sebagai hiburan. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sudi mendengar sampai habis. Siapa-siapa yang ada story nak di-sharekan, korang boleh DM pada Cengkeh Channel. Salam Ramadan dari akak. Bye. Assalamualaikum. Bye.